Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua belayar Malaysia Gazette yang menonton Bora MG. Kita bersama dengan pengusaha yang saya sangat kagum lah, orang muda. Kalau kita cakap pasal bisnes ni, jarang orang muda yang boleh sustain bisnes. Lagi-lagi bisnes kapet. Kalau dah kata kapet, siapa yang tak tahu pelakon. Beliau juga orang kata, ush, besarlah bisnes ni. Saya terkejut sebenarnya sampai ke sini kerana tengok usaha anak muda hari ini, seorang selebriti yang sangat saya kagumi, Dazrin Kamarudin. So untuk detail macam mana dia bermula, macam mana orang kata nak sustain bisnes 7 tahun, kita bersama dengan beliau untuk tahu lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malaysia Gazette sebab sudi datang ke Al-Azhar Carpet. Tadi dekat mukadimah saya kata anda bermula sebagai pelakon. Saya ingat lagi sebenarnya saya suka anda ni berlakon, tak boleh, mungkin banyak drama-drama anda, tapi drama jodoh tu dia macam dekat dengan diri kita. Dekat dengan diri. Dekat lah dia macam tengok tu dah ingat lah. Itu memang macam orang lain saya tak tahulah kan. Tapi itu antara perjalanan permulaan karier anda. Betul. Tiba-tiba terjun ke dunia bisnes ni yang kapet kot. Kapet kot. Macam orang tak jangka kan. Okey, kenapa saya ceburi bisnes kapet lah. Senang cerita saya nak bagi tahu, pengguna kapet terbesar di Malaysia adalah masjid-masjid dan surau-surau. Itulah tercetusnya saya punya niat nak membantu masjid-masjid dengan surau-surau yang ada dekat Malaysia. Tapi kenapa? Mungkin pergi satu surau masjid tengok dia punya kapet dah koyak ke? Bila pergi masjid kita rasa macam kenapa kapet ni tak tukar lagi? Kan? Sebab okey, lepas tu baru kita duk fikir. Rupanya masjid ni dia kumpul dana daripada orang ramai, daripada AJK. Dia tak semua masjid ada sumbangan daripada kerajaan. Okey. So ada setengah masjid di kampung-kampung dan sebagainya, diorang memang menggunakan dana 100% daripada diri sendiri dan juga daripada orang ramai. Okey. So dana yang ada tu selalunya bila pergi ke kedai kapet, nak tukar kapet tak mencukupi. Betul. Jadi kita analisi kenapa benda ni jadi dan kenapa fenomena ni macam tak cukup. Sedangkan saya punya rakan niaga saya dekat dalam Al-Azhar Carpet ni, dia banyak belajar di luar. So macam madrasah dan sebagainya. So di luar punya culture pula, kalau nak kita infakkan kapet ke masjid ataupun ke surau, diorang akan minta yang paling mahal sekali untuk infak. Itu culture dan budaya sana. Di Malaysia terbalik. Kalau di Malaysia nak infak, mana kapet yang paling murah? So kita macam, kenapa nak infakkan ke rumah Allah tapi kau minta yang paling murah? So kita selidik. Rupanya kapet yang paling murah tu pun masih mahal. Jadi kita bina Al-Aqsa ni, kita besarkan Al-Aqsa sampai kedudukan yang kita berada sekarang ni adalah untuk memberitahu, mengeluarkan satu fakta bahawa Al-Aqsa ni wujud untuk bantu masjid-masjid dengan surau-surau yang ada di luar sana tu. Maksud dia sekarang kalau katalah harga, dana masjid ni kalau kata nak ubah kapet masjid, dia cukup RM12 je per square feet. RM12 tu kalau kata kat luar dapat benda yang paling murah sekali, kapet yang paling nipis. Yang sujud confirm luka dahi, hitam, memang kasar. Dekat Al-Aqsa, kita subsidi harga kapet masjid, kapet surau. So contoh kata benda yang harga RM26 sekaki, saya subsidizekan jadi RM12 sekaki sahaja, siap pasang. Bermaksud penjimatan tu banyak. So kalau beza RM14 sekaki, kalau 10,000 kaki, dah berapa ribu dijimat? So kita fikirkan tentang keupayaan masjid-masjid dan surau-surau. Di situlah tercetusnya idea untuk kita mengembangkan lagi produk-produk lain. Sebab bila kita tengok masjid, kita tengok surau, rumah orang pun banyak nak pakai kapet. So di situ tercetus pula idea kita buat buy one free one. Bermaksud satu rumah kita ada ruang tamu, kita ada meja makan, kita ada bilik-bilik. Semua mesti ada kapet. Rakyat Malaysia kalau tak ada kapet, dia rasa rumah tu macam tak cukup sifat. Kan? Jadi kalau katalah nak beli satu kapet harga RM1,500. Contoh kata macam kapet yang kita duduk sekarang ni. 7x9. Kalau online dia orang jual sebagai 6XL dan sebagainya. Harga kat luar RM1,500 sekeping. So kalau 2 keping dah pergi RM3,000. 4 keping dah pergi RM6,000. So dekat Al-Aqsa kita fikir macam mana kita nak membantu orang. So kita buat buy one free one. So buy one free one ni harga kalau RM3,000 2 keping kat luar, saya bagi kat sini RM900 untuk 2 keping. Jimat beribu, bukan jimat sikit-sikit. So kita berniaga berlandaskan konsep Islam 100%. So bermaksud kita jangan ambil profit berlebihan. Sikit-sikit cukup, janji orang yang masuk ke Al-Aqsa Carpet ni, dia rasa puas hati, dia rasa tenang, dia rasa senang. So apabila kita mempermudahkan kerja orang, Allah akan permudahkan kerja kita insya-Allah. Itu je. Kalau ikut jalan yang betul tu, besarlah, banyak rezeki-rezeki yang datang. Rezeki-rezeki yang ada. Sebab sekarang ni kita dekat Al-Aqsa Carpet ni, saya percaya in making people punya dream come true. Sebab kita pernah berada di kedudukan orang yang pergi ke kedai, alamak mahal lah, kalaulah murah
confirm kita beli. Yep. Dan sekarang ni kita bukan nak cakap kita jual hanya pada Muslims. No. Klien kita Indian, Chinese, Muslim semua ada. Sebab overseas apa tahu? Ada? Overseas semua ada. So kita memang klien kita daripada Singapura, daripada Brunei kan. So memang membeli di sini jugalah. Adik saya yang duduk dekat US pun balik Malaysia beli kapet kat sini pasal kat US mahal sangat katanya. Kan, so dia ambil lah kapet yang kecil-kecil yang boleh lipat masuk dalam beg. So sekarang ni kapet dia bukan macam dulu-dulu. Kapet dulu tebal-tebal. Kapet sekarang ni benang dia tebal, backing dia nipis, teknologi berkembang. Kualiti kapet pun mesti kita kembangkan. Kita bagi yang terbaik insya-Allah. Al-Aqsa Carpet merupakan supplier terbesar dekat Malaysia. Dekat mana ambil kapet-kapet ni? Itu kita tak boleh cerita. Tak boleh cerita lah. Itu rahsia juga. Maksud dia ambil kapet kita daripada mana? Okey. So kapet tiba-tiba tak boleh cerita. Okey, kapet Okey tak, kapet kita sebenarnya kita ambil daripada Iran, Belgium dan Turki. Alright, so dekat situ kita tahu memang asal usul kapet memang asalnya daripada sana dan kapet-kapet yang terbaik datangnya daripada Iran, Belgium dan Turki. Okey, so mesin dia, okey, untuk buat kapet ni memang orang kata Belgium buat kapet Belgium setahu saya coklat ya. Coklat. Kan. Coklat Belgium. Belgium. Kan. Belgium coklat. So sebenarnya Belgium adalah asalnya kapet mesin made dia dilakukan. Maknanya mesin tu asalnya daripada Belgium. Turki dengan Iran masih jahit tangan lagi masa tu. Barulah mesin tu dibeli oleh Turki dan Iran. Barulah Iran, Belgium dan Turki ada mesin. Dazrin dah 7 tahun kan buat bisnes ni. Soalan yang selalulah mungkin orang tanya, daripada mula-mula nak bermula tu bukan senang kan? Tapi awak senang lah, mungkin dah nama besar. Jual apa, orang kata artis ni jual apa je laku, pasti laku. Tak malu ke jual kapet? Pernah kena tipu tak? Okey. Okey macam ni lah, saya nak bagi satu hadis lah. Kita bagi satu hadis. Nasibnya duduk jarak. Itu bagi satu hadis lah kan. Dia cakap tis'atu syajarir rezeki fit tajarrub. Kan? So 9 daripada 10 punca rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Jadi selama ni bila saya duk berlakon, kenapa titik perubahan saya daripada berlakon ke perniagaan tu berlaku adalah selepas saya berkahwin. So selepas saya berkahwin, masa zaman saya bujang dulu kan, saya nak keluar balik pukul berapa pun tak kisah. Tak ada orang kat rumah nak tunggu saya. Tapi bila saya berlakon lepas saya dah berkahwin, dah ada anak, isteri saya duk video call dengan saya, dia kata yang ni anak rindu video call. Sebab bila kita berlakon sekali-sekali tu mesti keluar outstation 2 bulan, 3 bulan ataupun kalau tak outstation pun syuting kat KL pun. Kita akan shoot, memang keluar pagi dia belum bangun tidur. Balik rumah dia dah tidur. Memang satu rumah duduk katil sebelah-sebelah pun tak nampak dia bangun boleh bermain dengan kita kan. So di situlah saya kata tak boleh. I have to do something about myself. I have to do something about my life untuk bagi kebaikan untuk keluarga. Dan something yang boleh menjamin masa depan. Sebab industri seni ni macam kita ketahui tak stabil. It's not like Hollywood. Jenis kat luar sana yang memang kalau katalah you Sean Connery. You dah tahu dah, okay, I am Sean Connery, I akan hidup luxuriously sampai mati lah. Lagi tua, lagi banyak duit. Di Malaysia terbalik. Ya, betul. Di Malaysia lagi tua, lagi tak ada value. Kan? Jarang-jarang kita dengar artis-artis veteran ni bayaran dia lagi tinggi daripada artis muda. No such thing. And umur kita makin lama makin meningkat. Jadi saya kata apakah nasib saya akan datang? Sebab kita tengok dalam newspaper dan sebagainya, kita tengok macam artis ni minta bantuan, artis ni sakit, tak ada simpanan. Ada kan? Itu nasib saya nanti. Saya katakan, tak boleh. Kan? Sebab yang ini adalah anak bini saya. Tanggungjawab saya Allah bagi kat saya. Kan? Kalau saya sebagai leader keluarga tak melakukan sesuatu, macam mana saya nak maafkan diri saya kalau apa-apa jadi yang saya tak boleh bantu. Itulah berubahnya titik saya untuk saya pergi ke arah something yang boleh menstabilkan kehidupan saya. Itulah titik perubahan di mana yang saya rasa semua orang perlu ambil kira dekat dalam dunia sekarang ini. Pasal kita tengok inflasi pun sedang berlaku dan sebagainya. Dan ekonomi kita pun tengah tak stabil. So, adakah kita nak tergolong di dalam kategori yang tidak stabil itu? Dan kita diberi kudrat lengkap. Allah dah bagi kita selengkap-lengkapnya. Kenapa tak kita gunakan untuk kita memperbaiki diri kita? Memperbaiki status kehidupan kita. Dia bukan nak cakap kita belagak ke dan sebagainya. No such thing. So, semua orang mampu buat jika kita nak. 1000 apa kalau katalah kita nak kena usaha. Itu saja. Pernah kena tipu? Pernah kena tipu banyak kali. Artis tipu ada? Artis tipu. Nak tipu. Macam tu. Yelah kawan-kawan kan. Biasa kita kata kawan-kawan support bukan kawan. kata artis. Ada family members, ada kawan-kawan kan. Nak free lah ni? Dia bukan free tu standard lah. Itu biasalah. Dulu kita berada di bahagian itu kan. Sekarang ni kita berada di bahagian giving. Okey. So ini satu benda yang saya belajar daripada rakan saya juga yang partner seperjuangan saya dalam bidang ni. Dia cakap dengan saya, lain tak rasa dia
when you are on the receiving end, and satu lagi you are on the giving hand. Ya. Lain tau, dia punya barakah, dia punya berkat, dia punya perjalanan tu lain. So minta free tu memang tak dapat lari. Memang ramai yang datang yang macam tu. Saya okey, tak ada masalah. Kalau katalah as a friend and as a business aspect. So dalam setiap perniagaan kita memang perlukan marketing dan bisnes dan sebagainya. So memang kita kena tolak ansur. Tapi ada juga yang banyak kali yang saya kena tipu di mana niat kita baik dan kita rasa kita percaya pada orang tu. So macam lantai-lantai. So Al-Aqsa ni terbagi kepada 3 ruang. Satu ruang kita adalah FOS yang dinamakan Factory Outlet Store yang kita duduk sekarang ni. So Factory Outlet Store ni lebih kepada pemasangan vinyl, SPC, grass carpet, wainscoting, kita punya kapet masjid, kapet surau dan sebagainya lah. Dan kita ada kita punya PPS. So situ memang syurga kapet. Syurga? Tu belum kita masuk lagi. Kejap lagi kita pergi tengok. So syurga kapet. Di situ memang kita buat kapet saja. Kapet daripada serendah RM40 sampailah setinggi-tinggi puluh-puluh ribu pun dekat sana. Semua range kita ada. So kita menjanjikan pilihan yang terbanyak dekat dalam satu kedai. So insya-Allah kalau orang datang katanya perjalanan jauh sedikit, parking senang, tempat aircon, tempat selesa, berbaloi perjalanan tu insya-Allah kan. Okey, jadi yang cerita kena tipu tu di mana dululah masa kita nak belajar buat perniagaan. So mesti kita macam orang nak bagi projek, okey on. Bayar macam mana? Tak apa, kita pasang dulu. Lepas tu dah siap nanti barulah kita buat payment staggered term ke apa benda. Dah pasang tak nak bayar. Lepas tu kita rasa macam mana nak buat ni Belajarlah daripada kesilapan. So banyak benda yang kita tak pandai terus. So bila dalam perniagaan ni kita kena ingat selalu, ramai orang cakap macam senang ke nak berniaga kan? Berniaga ni tak senang. Memang sangat tak senang. Dia ada pasang surut. Betul. Dia ada time dia tengah best, ada time kering. Ada time dia tengah best, ada time dia tengah kering. So dalam perniagaan ni kita kena banyak bersabar. Kita kena banyak bersabar dan kita banyak bertawakal. Sebab rezeki itu semua datang daripada Allah. So kalau katalah kita punya rezeki tengah dry, mungkin rezeki kita dia pergi kat orang lain sekejap. Lepas tu datang balik kat kita. So bisnes ni kita memang kena cekal, kita kena sabar dan kita kena kuatlah mental kita. Jangan kita cepat stres kan. Dalam perniagaan ni memang kadang-kadang orang nak buka satu perniagaan tu terus jadi memang susah. Macam saya sendiri sebelum saya menceburi bidang kapet ni, macam-macam perniagaan saya dah buat dah. Saya dah buat kurta, saya dah buat perfume, saya dah buat air mineral, air madu dan sebagainya. So itu adalah step untuk saya buka bisnes kecil-kecil untuk saya belajar selok-belok perniagaan tu macam mana. People in Malaysia. Ini tebal-tebal ni. Alhamdulillah. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, tiba-tiba pada muka surat, mari kita buka. Pada muka surat 198. Ni dia. Tengok tu siapa. Alhamdulillah. Apa sebenarnya ni dan apa perasaan bila diletakkan bersama-sama dengan orang yang wow. Macam inilah, masa diorang telefon saya, masa tu mula-mula saya reject. Terus terang saya reject sebab saya rasa macam saya belum layak untuk diletakkan di dalam satu buku bersama dengan insan-insan hebat dalam ni. Saya rasa macam belum masanya lagi kot. Sebab saya buka bisnes ni bukan untuk pengiktirafan, tapi dia lebih kepada untuk membantu orang. Itu niat saya. Niat saya buka bisnes bukan untuk glamour, bukan untuk pengiktirafan, tapi lebih kepada untuk membantu rakyat Malaysia lah, insyaAllah. Itu niat saya lah pada asalnya. Tapi bila diberi peluang macam ni, saya rasa macam terharu lah. Saya sangat-sangat terharu. Rasa macam usaha saya tu, saya rasa macam saya buat seorang-seorang. Tapi rupanya telah diperhatikan ramai orang. Mungkin orang dah nampak dan Alhamdulillah saya terima ni finally. Niat saya adalah untuk menjadi inspirasi kepada anak-anak muda kat luar sana. Siapa-siapa yang nak mulakan perniagaan. Pada saya macam okey, ini adalah sedikit sebanyak cerita saya kat dalam ni walaupun dia tak panjang teks dia. Tapi ada very solid explanation on how
saya mengusahakan bisnes saya. Bukan kata saya nak pandai, saya nak ajar orang macam mana nak menguruskan bisnes orang semua. No, that is not me. Cuma mungkin kalau katalah boleh ambil sedikit sebanyak maklumat dan ilmu daripada orang ramai. Contoh kata macam saya, memang saya tak ada basic perniagaan. Terus terang saya bagi tahu. Tapi mungkin diri saya tu memang minat berniaga. Dan dibakar pula dengan orang-orang keliling yang ahli-ahli perniagaan. Kan, datang partner saya, datang isteri saya pula, dia memang jenis macam bagi semangat yang tak putus-putus. Sebenarnya itu pun sebenarnya sangat-sangat penting tau, orang keliling kita tu. So bila kita surround diri kita dengan orang-orang yang berniaga, semangat perniagaan kita tu akan membara-bara, memborak-borak tau. Jadi macam, uish, kena buat ni. Oh, kita tak boleh give up. Sebenarnya orang keliling tu sangat-sangat penting. Kalau kita nak berniaga, tapi kita duduk dengan semua orang yang melepak, budaya perniagaan kita tu akan lama-lama mati. Betul. Pasal tak ada orang keliling yang akan bagi suntikan kat kita tu. Support system tu. Support system tu tak ada. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang perniagaan, diorang sendiri akan macam, Das, mungkin you buat macam ni. Ni pula datang, ini you buat macam ni. Yang ni. So info dan maklumat daripada orang ramai ni, daripada kawan-kawan yang memang ada perniagaan, diorang lah yang membakar semangat dan diorang juga yang memberi bantuan sedikit sebanyak macam mana untuk kita perbaiki keadaan kita sekarang. Jadi circle kita tu sangat-sangat penting. Tapi jangan takut. Sekarang ni rasa macam, macam mana kita nak masuk dalam circle perniagaan? Allah tu maha kaya, Allah tu maha bagus, Allah tu maha mengetahui. Jadi kita ubah diri kita dulu. Bila kita dah ubah diri kita, Allah akan plug in orang-orang ni semua datang secara tak tahu macam mana. Meremah bulu roma saya beli cerita macam ni. Sebab pasal apa? Memang saya tak cari pun orang-orang perniagaan ni. Tapi bila kita ubah diri kita, masa kita artis, masa kita artis, maknanya sekarang bukan artis dah. Masih. Okey. Masa zaman kita berlakon sahaja, maksud dia kita periuk nasib kita masa tu dalam bidang lakonan. So Allah akan keliling kita dengan producer-producer, director-director, orang-orang yang investor dan sebagainya. Tapi bila kita menceburkan diri dalam bidang perniagaan, pintu lain pula dibuka. Jadi secara automatik rakan-rakan yang mempunyai perniagaan yang mendekati kita pula. Dari situ kita bina diri kita. Jadi titik dia adalah di sini, niat kita tu kena pasang, Allah tu maha mendengar. Jadi kita pasang niat, insya-Allah apa yang kita nak tu percaya je pada Allah. Allah akan aturkan semuanya. Itu dia perkongsian seketika, tetapi sebenarnya paling besar sebenarnya saya nak tahu. Ada orang kata benang nak buat kapet ni ada yang halal, ada yang tidak. Itu kita nak kena tengok dekat syurga nantilah. Syurga kapet tu boleh. Kita boleh tengok kejap lagi. Kita kena belajar. Tak ada masalah. Macam mana kita nak tahu, kadang-kadang yalah kita ni pakai beli je kan. Okey. Sebenarnya macam inilah saya kupas sikitlah pasal isu tu. Sedikitlah senang sebab ni tengah tenang-tenang kita boleh borak-borak. Okey, so pasal benang ni. Okey. Dia ada dua jenis factory yang buat kapet. Satu jenis factory yang buat kapet adalah untuk commercial use. Maksud dia untuk pakai dalam hotel, dekat dalam banquet hall di mana orang pijak pakai kasut. So benang apa tidak penting. Dia nak pentingkan ketahanan benang tu. Tapi bila kita sebagai Muslim, kita duduk sujud dekat dalam masjid, kita jaga ni kebersihan baju, pakaian yang ada corak-corak sikit pun kita rasa macam tak boleh, kita nak menghadap Allah ni. Kebersihan diri kita jaga semua. Tapi yang kita sujud ni, yang kita tengok benang-benang yang kita pijak ni, yang kita pegang ni, yang itu yang kita pentingkan halal tak halal. So, bila katalah benang yang dibeli untuk buat untuk kapet komersial, selalunya diimport daripada China. So, China ni pula nak turunkan costing diorang akan recycle barang-barang daripada factory, kan, plastik-plastik dan sebagainya, diorang jadikan benang, dia jual kepada Turki untuk buat kapet. Tapi kalau kata yang halal tu pula, di mana, okey, sekarang bila kita tanya orang lah, kapet ni buat daripada mana? Daripada Turki. Tapi kita lupa tanya benang tu dibuat daripada mana? Sebab kilang yang buat kapet ni tak semestinya kilang yang buat benang. So macam kapet kita, sebab tu dinamakan Al-Haramain. So sama kualiti macam Masjidil Haram pakai. So kilang ini hanya mengkhususkan pembuatan kapet dan juga benang di kilang yang sama, dan diorang hanya buat kapet masjid, kapet surau sahaja. Dan di situ bila kita buat benang dia, jadi kita tahu kandungan dia 100% apa ada dalam kapet tu. Sebab itu kita boleh mengeluarkan sijil halal dan sijil sirim untuk kapet-kapet masjid dan kapet-kapet surau kita. Untuk bagikan kesahihan tu. Kita bukan nak cakap kapet lain tak halal apa semua. No. Everyone punya business, kita hormat dan kita memang peluang masing-masing. Cuma kalau nak kepastian di Al-Aqsa, kapet-kapet kita yang untuk masjid dan surau, memang kita keluarkan sijil halal dan kita dah dapat sijil sirim untuk kapet dan benang dan pembuatan kapet tu. 100% sahihnya halal. Wah, jadi di Al-Aqsa Kapet ni jangan ada rasa ragu-ragu kan semuanya. Tapi penting, macam kita ulang lagi lah, ilmu tu penting kan. Ilmu nak tahu pasal kapet ni, kadang-kadang orang pakai hentam, beli janji murah. Betul. Lepas tu dia
bila dah murah, bila pakai beberapa bulan dah tak okey. Betul. Sebab kita keluarkan duit, usaha kita tu rasanya macam susah pun nak dapat duit ni, bukan senang. Kita faham. Betul. So kalau kata kita beli barang, kita expect barang tu tahan 5 tahun, 10 tahun, tapi pakai setahun dah rosak. Sakit hati tu ada. Tempiasnya dapat kat kedai tu. Jadi sebab itu dekat Al-Aqsa Carpet ni, kita orang buat cara perniagaan lain daripada yang lain. Kita lebihkan orang datang ke Al-Aqsa dapat experience yang baik. Pembelian tu nombor 2. Kalau orang lain datang kedai, kita paksa beli. Saya cakap dengan staf saya, jangan paksa siapa-siapa beli kapet dekat Al-Aqsa. Biar dia beli dengan rela hati. Kita cuma tugas kita adalah untuk menerangkan apakah produk, bagi diorang kenal dengan produk. Pasal Ustaz Don pun datang. Dia kata apa yang kita buat sekarang ni, memberitahu orang secara jujurnya produk apa ni semua adalah amanah dan tanggungjawab kita. Ini adalah kita punya tanggungjawab daripada Allah. Orang masuk rumah kita, kita terangkan betul-betul. Jangan kata benda A tapi cerita B pasal nak jual. No. Al-Aqsa kita tak buat macam tu. Kalau katalah orang tu tak boleh terima informasi A, dia nak B, B kita tak ada. Kita bagi tahu terus terang, kita tak ada. Tapi A ni kelebihan dia apa? Macam tu boleh. Tapi jangan tipu orang. So dekat Al-Aqsa ni, pembelian jatuh nombor 2, experience tu datang ke Al-Aqsa nombor 1. Welcome to syurga kapet. Okay, daripada sini, so basically yang ini adalah mini outlet lah. So kalau kata yang tadi tu, kita punya Aqsa FOS. Tapi dia tutup pukul 6. Tapi customer kita datang daripada Penang, datang daripada Singapura, datang daripada Johor. So kita dekat Al-Aqsa ni, kita buat apa, kita fikirkan customer. Kita tak fikirkan diri kita. Jadi saya khaskan satu tempat ni untuk customer yang datang nak cek flooring dan datang daripada jauh. Kan, kalau kata sana tutup, kita ada juga pilihan kat sini. Mini outlet. Kita namakan dia. Sini buka sampai pukul berapa? Sini buka untuk Isnin sampai Khamis sampai pukul 9 malam. Okey. Jumaat, Sabtu, Ahad sampai pukul 10 malam. Malam. Lepas kerja boleh datang sini. Lepas kerja boleh datang lagi. Nampak? Fikirkan orang lagi. Fikirkan orang. Dulu kita tutup pukul 6. Lepas tu orang marah. Kita habis kerja pun pukul 4.30, 5. Betul. Lepas tu by the time tempuh jam sampai rumah dah pukul 7. Betul. Bilanya nak sampai Al-Aqsa Carpet? Okeylah. Al-Aqsa kita sentiasa fikirkan orang untuk kebaikan semua orang. Fikir orang, harga murah. Macam buat semua. Macam Kak Lina tanya saya tadi kan. Okey, pernah tak kita jangka kita sampai macam tahap macam ni sekarang ni kan? Okey, saya memang tak pernah jangka langsung. Tak pernah jangka langsung sebab tu kita tak pernah nak rasa macam diri kita ni bagus ke, diri kita ni meninggi ke apa. Sebab kita buat semua ni memang kita fikirkan untuk kebaikan orang je. Nak tolong orang, nak tolong orang. So Allah bagi kita in return macam ni mungkin. Tapi apa yang Allah bagi ni, Allah boleh tarik balik sekelip mata. Jadi kita jangan pernah meninggi diri. Kita jangan pernah merasa diri tu bagus. Kita jangan pernah rasa diri tu puas. Macam tu kan. So kita usaha. Kita kena tetap usaha. Semua ada dekat Al-Aqsa. InsyaAllah. Tapi macam tak best kan bila kita cakap pasal kapet premium lah, sutera lah, kita tak dapat rasa sendiri. Berapa harga macam value 46,000 tu boleh tak agak-agak? Boleh. Mari. Khas untuk Malaysia Gazette. Let's go. Jom, daripada pegang kita jalan terus. Rasa dia punya lembut dia macam mana? Lembut weh, sejuk. Sejuk kan? Sejuk rasanya dia punya benang tu padat, sejuk. Dah pandai, dah ilmu. Dah pandai. Nampak orang datang Al-Aqsa bila pergi kedai lain takkan kena tipu. Itu yang kita nak. Maknanya kalau datang sini, beli tak beli belakang cerita tapi bila pergi kat luar ilmu kita dah cukup. Jadi kalau orang cerita benda yang tak betul, kita boleh counter. Itu yang saya nak orang datang Al-Aqsa. Sekejap, duduk.
Ini tak payah duduk atas kursi. Duduk, sedap Dia you. punya lembut dia lain macam Sedap. kan. Sebab tu siapa kata kapet semua sama? Kalau kita tak ada ilmu, kita akan cakap semua kapet tu sama. Saya duduk atas kapet yang harga dia berapa tadi Nazri? Okey, yang ini belum. Oh, yang belum. ini buat cotton silk. Yang ni kalau kat luar orang jual belah ribu lah. Belas-belas? Belas ribu yang ni. Value dia? Value dia belah ribu. Ada kat Al-Aqsa tak sampai. Jangan risau. Design pun Tak cantik. sampai pun 6, jangan risau. InsyaAllah. Jauh beza. Kalau datang Al-Aqsa, jimat bukan jimat ratus-ratus, jimat ribu-ribu. Macam tu. Sedap. So yang ni cotton silk daripada Belgium. Tapi ini pun dah sedap. Ada lagi bag Ada. Atik, ambil satu yang runner tu dulu Atik. Saya nak tunjuk kakak berat mana dia punya material dia. Okey. Yang ini kalau katalah orang nak cari kapet yang solid. Tak puas hati. This is it. Berat Okey. weh, berat serius. Yang ini buang kat hujung. Okay. La ilallah. Saya bagi angkat yang kecil je. Tak payah besar-besar. Kecil ni yang paling kecil. Oh, sadar ya abang ni. Pekerja saya semua sadar-sadar. Jangan risau. Okay, ulur tangan kak. Berat. Serius berat ni. Sabar. Macam kena prank pula. Ini bukan kapet kecil tau. Bayangkan. Tak mampu serius nak angkat. Jangan. Berapa kilo ni? Ini berapa kilo Atik? 10 lebih kilo. Nampak kecil macam ni tau. Air beras 5 kilo pun tak boleh angkat tau. Kan? Ini bayangkan kecil macam ni. Bayangkan yang besar ni macam ni berat dia. Jadi kualiti benang tu sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Nak pakai jangka masa lama, rupa macam mana, semua Betul, kita kena tahu. betul. Jadi kat Al-Aqsa sebelum membeli, kita akan explain everything. Okey Atik, kita punya tu Sulaiman. Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman ni, kita punya nama kita panggil kat sini kapet kayangan. Kapet kayangan ni disebabkan apa? All this while kapet kita pernah dengar 2 juta benang je paling maksimum. Yep. So yang ini datangnya dengan 2.88 juta benang. Campuran 3 jenis. Benang lagi. ada akrilik, poli dan cotton silk dalam satu kapet. Thank you. Siapa nama awak tadi? Sulaiman? Bukan? Tengok. Cantik. Okay. Ini bukan premium tapi Ini super premium punya line. Okey, yang ini masih benang sintetik. sintetik lagi lah. Tadi bawah tu organik pasal dia cotton silk Cotton. 100%. Tapi ini tu berjalan. Dia punya padat dia dah hilang rasa kapet kat bawah tu dah tenggelam dah. Ini orang datang kan, ajak makan pun makan kat sini. Ya. Tak Dan ada yang kursi ini tak? kalau katalah orang yang Kursi jenis tak suka habuk, yang ada sinus, masalah sinus dan sebagainya, yang ini adalah kapet dia. Pasal yang ini tak serap habuk langsung. Oh. Benang dia sangat-sangat padat. So kalau kita jalan pun, yang ni baru datangnya penting betul. bilangan benang tu. Betul. Nampak Kita tak rasa. bergerak pun benang dia, nampak. Kalau kita tolak, Dia tak ni pun tak bergerak benang dia. So benang dia sangat-sangat padat. Yang ini yang kalau katalah orang cerita kat luar, oh kapet ni 3 juta benang, awak tolak benang tu longgar je. Apa 3 juta benangnya? Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita percaya. Tapi sekarang ni kalau katalah dia 2.88 juta benang pun dah tak bergerak macam ni. Bayangkan kalau 3 juta benang. Memang lagi dia tak gerak, lagi dia padat. Air nak buat kuat-kuat pun dia sama juga. Sama kan? Dia tak bergerak. Jadi kalau habuk nak masuk, logik akal dia kena turun, dia kena buka tangan dia tolak dulu. Tolak. Baru dia masuk je lah. Tipu lah, tak boleh jadi. Kan? Itu dia untuk 2.88 juta benang. Macam amanah kita tu tak disampaikan dengan betulnya. Pijak. Sejuk. Sejuk. Sini kau try Cuba ni. duduk, cuba duduk. Serius. Tengok dia punya sejuk dia sampai kat kaki tu. Serius. Tangan sejuk. Sejuk kaki. kan? Dia letak tangan tu pun rasa sejuk tu. Memang sangat sejuk. Yang ini sutera buluh 100% organik. Actually saya tak sangka kapet sampai macam ni dia punya Kualiti dia. kualiti dia Sebab tau. tak pernah orang exposekan lagi. Itulah dia tugas Al-Aqsa Carpet. Saya bawa datang produk-produk ni, satunya, okey menjual tu memang menjual lah. Tapi mainly untuk educate orang. Kalau kata orang tak pernah tengok, bila orang kat luar tipu dia, senang sangat orang kena tipu. Jadi saya punya matlamat, jangan bagi orang kena tipu kat luar. Datang Al-Aqsa, tengok, pijak, dah kenal pasti produk. Kalau kata tak beli pun kat kita, beli kat orang, tak kena tipu. Itu je niat saya. Nawak itu tu kena betul. Ush, saya nak baring. Berdosa pula rasa. Depan-depan orang kau baring. Okey, Tapi saya tunjuk sikit magic. Kita datang sini, sini. Atik. terpegul, serius. Okey, abang duduk sana, kamera duduk sana. Okey, nampak colour apa bang? Cerah tak? Kapet ni. Cerah kan? Berkilat kan? Kilat. Okay, kita pusing ni. Yang ni gelap, kita nampak gelap. Dia orang dapat cerah. Oh, kita terbalik. Oh, ya. Yeah. Magic. Oh, nampak? Berubah warna dia kan? Inilah dia penangan sutera. Tapi yang ini belum sutera yang 100% sutera. Yang ini baru sutera buluh. Jadi kalau kita tak ada pengalaman, kita akan nampak sutera ni adalah paling mahal. Tapi sebenarnya yang ni tak mahal macam ni. Macam ni tu ada lagi macam mahal. ni. Okey. Atik. Astagfirullahalazim.
Buka saya punya ni lah, biru lah. Mana ni? Ya, Boleh ini buka yang pun. besar sikit lah, Tik. Besar sikit. Ni. Buka yang. Aku dah cukup bahagia. Buka ni. Ini dunia Ana yang punya. Buka ni. Serius weh. Okey, saya tunjuk ini Okey. Tak bagi orang pijak ni. Okey, kalau tak ada ilmu, diorang akan cakap sama je. Tapi kalau letak sebelah-sebelah baru kita tahu, yang ni 2 juta benang, yang ni 3.5 juta benang. Halus dia tu tak boleh buat pincang. Yang ni adalah kapet yang terbaik di dunia sekarang. Di dunia. Tapi dia besar lagi kan saiz dia? Dia ada yang besar. Okey. Wow. Wow, kan. Okey, tapi belum wow. Abang tu dah nampak wow dah. Oh dia. Dia dah nampak wow. Kita sini nampak gelap ni. Gelap lah warna biru gelapnya sini. Biru. Kan. Okey, kejap Atik, Janal. Go lah. Kapet pun ada magic Magic. Tengok cantik belah sini. Ah. Dia macam mana boleh jadi macam tu? Explanation behind it is, okay, ramai orang akan jual kapet ni dekat luar sebagai handmade kapet 100%. It is not handmade kapet 100%. Yang ni 100% machine made kapet. Jadi kita kena kenal pasti. Okay, so kalau katalah ni, kita tengok dia punya benang, dia punya halus. Serius. Memang tak boleh buat bincang dia punya halus dia. And then, okay, kalau kamera pusing every angle pun, kapet ni akan tukar warna. Okay, kakak kita jalan ke sana. Tengok Kita jalan sikit. Okay, tengok. Dia makin gelap. Macam orang tutup lampu. Betul. Macam tutup lampu. Gelap. Sana dah terang. Sana dah terang. Nampak? Inilah ada keunikan kapet yang high end. Serius? Okey, kita dah cerah balik. Cerah. Jadi benang dia yang 100% sutera ni yang buatkan dia punya berkilat tu jadi lain macam. Okey, satu benang dia berkilat. Okey. Logical explanation behind it lah. So macam orang cakap two-tone dan sebagainya kan. Okey. Benang dia memang berkilat sangat-sangat. So kalau kata belah sana nampak gelap, kalau kita tengok bawah microscopic view, sebenarnya benang dia menghala ke sana. Benang dia macam tu. Sikit je dia condong. Itulah. Dia condong sikit je, tapi bukan pasal kita tolak macam ni. Tak. Bila dia buat pakai mesin tu dah adjust lah. Jahit macam tu. Jadi belah sini belakang benang. So dia berkilat, dia reflect light. Sana bahagian dia serap cahaya, itu yang dia gelap. Saya speechless. Yang ini adalah sutera yang digunakan untuk buat sari yang paling mahal dekat dalam dunia tu. Sari yang terbaik. Tapi sari yang terbaik pun benang tak banyak. Kapet ni benang dia banyak. Dan pembuatan kapet ni, okey, kenapa diorang kata kapet ni bila bilangan benang banyak, kapet tu besar, mahal? Ya. Okey, kapet, cara jahit kapet bukan macam jahit baju. Jahit baju, kalau katalah dia jahit mesin, benang terputus satu. Okey, dia berhenti sekejap, dia sambung jahit benang, sambung jahit balik. Baju tu kan. Okey, kalau macam kapet, tak boleh. Contoh kata 3.5 juta benang ni, dia bergerak serentak. Terputus satu daripada benang tu, mesin tu berhenti, dia matikan, buang tepi. Start balik daripada awal. Sebab itulah dia mahal. Sebab tu dia mahal. Jadi sekarang ni sebab tu saya kata ilmu tu sangat penting. Kenapa kapet ni bila bilangan benang dia banyak, dia mahal. Bila kapet tu besar, dia mahal. Pasal risiko tak jadi, memang tinggi. Maknanya nak siapkan satu ni, mungkin 10 kapet ni terpaksa dikorbankan. Sebab tu ada setengah orang jual kat luar, kapet reject. Yang kapet yang bunga dia tak lengkap. Itu dinamakan kapet reject. Yang jenis dia buat, mesin buat, benang terputus. Mesin tu turun berhenti, dia jahit, dah mati kan, tolak tepi, start balik daripada awal. Itu yang mahal. Maknanya, bila Dazrin dah ada banyak koleksi ni, sebenarnya ada permintaan lah kan? Permintaan tu confirm ada, insyaAllah. Apa-apa yang kita bawa masuk, Allah akan bukakan laluan untuk orang-orang yang memerlukan. Kalau kita tak ada benda tu, Allah tak akan buka pintu tu untuk bagi orang masuk lah. So, senang cerita macam tu lah. Baik, di penghujung ini dah. Kita dah sampai. Kita dah berjalan, dah berpeluh-peluh, dah tengok gudang. Gudang tadi panas, masuk syurga sejuk aircon. Masuk syurga kapet. Pula dihidangkan pula dengan kapet sutera. Ya Allah, ya Tuhan, memang syurga lah. Memang syurga kapet. Apa yang boleh Dazrin simpulkan mengenai bisnes, orang kata hala tuju dan harapan sendirilah Dazrin untuk orang kata satu bisnes anda sendiri dan juga kedua melihat ramai lagi orang berjaya seperti anda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dah hujung pun kita nak bagi salam kat orang.
Okey, jadi cerita dia macam ni. Harapan saya sebenarnya apabila saya berkongsi cerita saya ini, saya harap dapat jadi suntikan semangatlah kepada anda-anda semua yang nak bermula ataupun mengorak langkah dalam bidang perniagaan. InsyaAllah semoga bisnes anda berjaya. Tapi dalam perniagaan ni seperti biasa, yang seperti saya ceritakan dari sepanjang perjalanan kita syuting hari ini, bisnes ni tak ada benda yang stabil. Jadi dia memang akan ada pasang, akan ada surut. Jadi kita kena cekal, kita kena percaya pada produk kita. Kalau katalah kita jual produk, kita tak percaya dengan produk tu dan kita sendiri tak pakai produk tu, macam mana orang yang kita nak jual tu akan percaya pada produk kita? Dan kalau kita tak percaya pada diri kita, macam mana orang nak percaya pada diri kita? Itu nasihat saya yang saya boleh sampaikan kepada orang. Nak berjaya dalam perniagaan, kita kena first yakinkan diri kita, kita boleh buat. Kalau kita sendiri goyang akidah kita, jadi kita pun memang tak boleh pergi, macam mana orang nak percaya pada kita? Secondly, percaya pada apa yang kita jual tu. Jadi kalau kita rasa macam produk ni kita pun rasa tak bagus, kenapa kita nak jual pada orang? Jadi amanah penjualan kita tu memang akan disia-siakan lah. Amanah adalah keyword yang sangat-sangat penting dalam perniagaan. Telus, thayyibun, amanah. Itulah yang saya pegang, prinsip saya, supaya kita boleh pergi lagi jauh dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu je yang paling penting, keberkatan tu. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Dazrin Kamarudin sudi bersama dengan Malaysia Gazette menerusi program Bora MG hari ini. Closing saya special sebab saya buat closing di atas kapet. Berapa harga dia? Harga dia luar ratusan ribu. Kalau kat luar ratusan ribu, dekat Al-Aqsa mampu milik. Luar memang harga asal lah. Kalau kat luar memang ratusan ribu. Saya rasa berbesar hati, berbangga kerana ramai anak muda, contoh dah ada di sebelah saya, memberikan satu motivasi yang sangat baik kepada anda. Jadi kita harapkan usaha ini terus berpanjangan dan juga ramai lagi anak-anak muda di luar sana terus mendapat ilmu, manfaat melalui program ini. Kita jumpa lagi. Saya Haslina AR Kamaluddin mengundurkan diri dari Al-Aqsa Carpets. Bye. Bye. Ya Allah.